dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya akan buat tutorial ringkas berkaitan aplikasi online word wall. Okay, aplikasi online word wall ni adalah aplikasi untuk menyediakan bahan PDPC secara permainan. Okay, sebenarnya saya jumpa aplikasi ni daripada tadika anak saya. Jadi hari ni saya nak share lah dengan rakan-rakan guru. Okay, jadi ni adalah paparan word wall. Okay, jadi macam mana cikgu nak buka paparan ni? Okay, cikgu pergi dulu pada paparan Google dan cikgu typekan wordwall.net. Okay, kemudian kita search. Okay, disebabkan saya dah sign up, jadi akan ada paparan halaman utama dia macam ni. Jadi saya log out dulu untuk tunjukkan pada cikgu. Okay, ni adalah paparan luar dia. Okay, kat atas tu ada home, features, community, price plan dan sebagainya. Okay, dia ada bagi information pada cikgu. Okay, word wall ni adalah untuk kegunaan guru, sama ada berbentuk cetak ataupun interaktif. Tapi disebabkan kita dalam cuti PKP, jadi hari ini saya akan fokus kepada penyediaan bahan secara interaktif sahaja. Okay, sebelum cikgu sign up, cikgu boleh tengok dulu example resources yang ada. Maksudnya yang dia disediakan oleh cikgu lain. Okay, kalau saya perhatikan kat sini, kebanyakannya cikgu sekolah rendah lah yang menggunakan word wall ni. Tapi saya rasa tak ada masalah untuk kita sebab kita nak varietykan pembelajaran kita kepada bentuk yang lebih menarik, dan kita hanya fokus kepada menguji murid untuk aras rendah. Itu bahagian yang suai padan, pilih betul salah dan juga labeling. Okay, dan kat sini juga ada diberikan step untuk cikgu sediakan. Okay, easy as 1, 2, 3. Kenapa? Sebab 1, cikgu pick template. 2, enter content. Okay, dan yang ketiga, either cikgu cetak ataupun play on a screen online. Jadi kita hari ni kita fokus kepada play on a screen online. Okay, jadi cikgu sign up. Okay, sign up. Okay, macam saya tak boleh sign up lagi sebab saya dah log in. Jadi sepatutnya kat sini akan ada satu button sign up, dan cikgu boleh sign up menggunakan Gmail cikgu. Okay, ataupun cikgu nak create email baru. Tak kisahlah cikgu nak pakai email sedia ada ataupun nak create email baru. Okay, jadi saya terus saja log in. Okay, macam saya log in pakai email saya, email Gmail sedia ada. Jadi kita kembali kepada paparan tadi. Okay, dalam paparan ni dia ada features, my activities, my result dan juga create activity. Okay, untuk makluman cikgu, sebelum kita teruskan kepada create activity, okay, pada button upgrade ni, okay, ada makluman di sini. Yang sekarang saya guna ni adalah basic ataupun free. Okay, dia ada bagi berapa maksimum yang cikgu boleh hasilkan aktiviti. Okay, kalau kita tengok kat sini, interaktif 18. Okay, dan ada penerangan lah 18 tu yang mana satu. Okay, kemudian printable. Okay, kalau printable pun sama. Ada dibagi yang mana yang cikgu boleh print. Okay, kemudian untuk multiplayer ni kosong kalau untuk free. Kalau berbayar tu adalah untuk bahagian yang mana yang cikgu boleh gunakan. Okay, kemudian untuk free ni maksimum cikgu boleh hasilkan resources dia hanya 5. Okay, termasuklah 5 tu termasuk kalau cikgu ada yang cikgu delete. Okay, jadi maksimum 5 je lah boleh guna. Kalau cikgu nak pakai unlimited, nak buat 10, 100 dan sebagainya, cikgu kenalah upgrade kepada yang berbayar. Either standard RM10 sebulan ataupun kepada plan pro RM15 sebulan. Okay, ni pilihan masing-masing lah. Okay, jadi kita terus kepada apa aktiviti yang kita nak create. Okay,
Macam saya dah sediakan aktiviti, saya dah explore dulu. Okay, cikgu boleh create folder kalau cikgu tak nak pening campur tajuk tingkatan 3, tingkatan 2 dan sebagainya. Cikgu boleh create folder pada ikon plus gambar folder tu. Jadi sekarang saya ada 2 folder. Okay, sebenarnya dalam folder ni dah ada aktiviti yang saya create sebab saya dah tak boleh create another activity sebab dah maksimum 5. Jadi saya hanya akan tunjukkan daripada apa yang saya dah create. Okay, aktiviti pertama, okay, saya create menggunakan template labeling. Okay, jadi ni paparan ni menunjukkan saya dah siapkan aktiviti ni. Jadi untuk tunjuk pada mula, okay, bila cikgu pilih labeling, okay, ni contoh yang saya dah siapkan. Okay, kalau cikgu nak mula daripada awal, okay, untuk create activity, cikgu klik pada create activity. Okay, macam saya dia dah block daripada saya klik mana-mana interaktif sebab dah maksimum 5. Okay, jadi kalau yang labeling tadi sebenarnya pada label diagram. Okay, pada label diagram. Okay, jadi bila cikgu klik create activity, cikgu turun ke bawah, cikgu pilih mana-mana interaktif yang cikgu nak guna. Okay, yang saya buat tadi adalah label diagram. Jadi kita kembali pada labeling tadi. Okay, memula cikgu masukkan dulu tajuk. Cikgu nak label apa? Macam saya pilih struktur jantung. Okay, kemudian gambar ni, okay, kat mana nak cari? Okay, saya tunjukkan yang baru. Okay, contoh saya, okay, saya remove dulu. Okay, gambar ni, ni paparan permulaan selepas aktiviti. Cikgu masukkan tajuk, dia akan keluar paparan diagram, arahan add an image. Jadi cikgu klik dekat add an image. Okay, cikgu nak cari gambar apa? Jantung manusia. Jadi cikgu type lah kat sini human heart. Okay, jadi dah type human heart. Okay, search. Okay, pilihlah gambar yang bersesuaian. Okay, contoh gambar ni. Okay, kalau dia pusing lama ni sebenarnya, gambar ni saiz dia mungkin terlalu besar. Jadi cikgu boleh tukarkan human heart diagram ataupun clip art. Okay, ni saya pilih human heart diagram. Jadi diagram ni gambar dia lebih, maksudnya dia punya pixel tu mungkin lebih kecil. Okay, kalau kat sini semua dah label. Okay, ni satu ada yang tak label. Okay, cikgu pilih. Okay, dah masuk. Okay, dekat atas ni ada pinpoint dia. Kat mana yang cikgu nak suruh murid label. Okay, sebelum tu cikgu masukkan dulu, sebelum cikgu alihkan pinpoint untuk di label tu, cikgu masukkan dulu label dia. Okay, macam mana nak add label tu? Mula sekali dia akan keluar add a label. Jadi cikgu masukkan apa yang cikgu nak suruh murid label. Contohlah atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, septum. Berapa banyak maksimum boleh suruh murid label adalah 24. Minimum 3. Takkanlah kita nak suruh murid label sampai 24. Okay, saya rasa 8 ni pun dah terlalu banyak. Mungkin kita nak uji murid, hari tu kita nak suruh dia label 5 saja. Jadi cikgu boleh pilih 5. Okay, kemudian bila cikgu dah ada labeling, cikgu kena tentukan pinpoint yang betul untuk labeling. Okay, contoh atrium kanan tu nombor 1. Okay, jadi cikgu ambil yang nombor 1 tu atrium kanan dekat sini. Okay, cikgu letakkan kat situ. Okay, kemudian nombor 2 adalah atrium kiri. Okay, atrium kiri kat sini. Okay, saya nak buang dulu sebab terlalu banyak. Okay, kita tinggalkan 6 saja label. Okay, kemudian
Nombor 3 adalah ventricle kanan. Okey, cikgu pergi pinpoint kan ventricle kanan kat sini. Sorry. Okey, kemudian ventricle kiri. Nombor 4. Okey, kat sini. Sorry. Okey, kemudian nombor 5 adalah septum. Okey, septum kat sini. Okey, dan yang terakhir adalah injap sabit. Okey, injap sabit kat sini. Okey, sekarang cikgu dah pinpointkan jawapan yang betul. Cikgu pun dah ada labeling. Cikgu terus done. Okey, dah ada bahan yang cikgu sediakan. Okey, cikgu try dulu sebelum cikgu bagi murid. Okey, contoh atrium kanan. Okey, drag kan ke dot-dot putih tu. Ventricle kanan. Sorry. Murid mesti drag sampai dekat yang warna putih tu baru release. Kalau tak, dia akan jadi macam ni lah. Okey, kemudian septum. Okey, atrium kiri. Okey, ventricle kiri. Okey, yang terakhir adalah injap sabit. Okey, bila murid dah habis label, ni cikgu kena try dulu sebelum cikgu share dengan murid Okey, submit answer. Okey. Semua betul. Kalau semua betul lah. Kalau salah lah. Okey, jadi ada leaderboard kat sini, berapa skor dia, berapa masa dia. Okey. Jadi cikgu dah ada bahan. Okey, sekarang cikgu nak setting masa dia. Okey. Daripada atas ni cikgu scroll ke bawah lagi. Okey, dekat option ni cikgu boleh set masa. Masa tu cikgu nak dia count up ke count down. Dan berapa maksimum masa cikgu nak bagi pada murid. Tengoklah labeling tu, kalau sikit tak payahlah lama sangat kan. Kalau banyak mungkin kena upkan masa dia. Okey, kemudian random. Setiap kali main maksudnya murid boleh play banyak kali. Okey, kali pertama tu dengan kali kedua nak sama ke ataupun nak berbeza-beza. Okey, kemudian jawapan dia kita nak paparkan tak selepas habis permainan. Okey, itu untuk setting. Okey, yang seterusnya adalah macam mana nak share pada murid. Okey, naik balik atas. Okey, ada satu button share. Okey, cikgu nak share pada siapa? Okey, kalau pada teacher, cikgu kena publishkan dia. Okey, ataupun pada murid, okey, cikgu akan set assignment. Okey, set assignment. Okey, masukkan tajuk dia tadi. Struktur jantung. Okey, struktur jantung. Okey, masa murid buka nanti kita nak tak dia masukkan nama. Kalau perlu, tekanlah enter name. Okey, kemudian ada deadline tak? Cikgu nak setkan kuis ni sampai besok je contohnya. Jadi cikgu tetapkan masa. Kalau tak perlulah. Okey, kemudian end of game nak tunjuk jawapan je ke nak tunjukkan sekali catatan masa dan sebagainya, catatan masa dan markah. Okey, kalau cikgu pilih nak ada dua-dua, cikgu klik. Okey, kemudian cikgu boleh start. Okey, dan dah keluar link untuk cikgu share pada murid. Sama ada cikgu copy ataupun cikgu terus share ataupun embed dia pada, contoh saya nak share pada Telegram. Okey, saya klik dan saya send. Okey, dah ada pada, maksudnya dah di-share pada murid. Okey, jadi selepas dah share, murid dah dapat share link ni, murid klik. Okey, murid masukkan nama, contohnya Najiha. Okey, dia start. Okey, start. Okey, jadi murid pun boleh play lah. Sama macam yang kita try tadi. Okey, contoh atrium kanan, ventricle kanan. Contoh murid jawab. Okey, septum.
atrium kiri, ventricle kiri, hinjap sabit. Okey, contoh murid dah jawab semua. Dia pun tak nak tukar-tukar lagi tah. Kalau dia nak tukar, dia alihkanlah labeling tu. Okey, murid pun boleh submit answer untuk check jawapan. Okey, dia boleh check lah. Okey, dia dapat semua betul. Dan berapa masa yang digunakan untuk jawab soalan. Tak sampai 1 minit pun. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.